Kerdilah diri apabila kita pulang ke sana. Bergelumang tanah, di atasnya subur bunga-bunga. Wahai Allah, terimalah kepulanganku, hamba-Mu. Ramli Awang Mursyid, Ranggau. Hai semua, hello. Apa khabar korang? Sedih ke KWSP tak dapat syarat ketat? Tak layak? Sedih ke? Aku pun sedih juga. Aku pun terjejas juga. Banyak hutang nak kena bayar. Tu semua aku faham. Kita semua sama. Be positif, okay? So, kita boleh berusaha untuk cari tambah pendapatan ataupun berdoalah. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Okay. Korang nampak tak kat belakang aku ni kan? Banyak novel. Aduh. Sengit pula kamera aku ni. Aku set gitu. Banyak novel. Ni bukan aku nak tunjuk novel ni aku beli tahun ni semasa pandemik ni. Gila lah aku nak membeli banyak ni. Ni aku dah kumpul bertahun-tahun. Dah rasa macam dah lebih 10 tahun, 15 tahun aku kumpul semua novel ni. Terutamanya yang Ramli Awang Mursyid. Kenapa aku ni macam obses sangat tentang karya Ramli Awang Mursyid? Kalau kita lihat kan, karya beliau ni bukanlah karya yang bergenre cinta. Dia lebih kepada thriller, bukan juga seram. Tapi dah memang aku minat novel-novel thriller, cerita apa semua genre thriller ni memang aku minat. So, salah satu ni cerita yang aku petikan yang aku baru baca tadi tu, Ranggau. Ini antara novel terawal yang aku baca hasil karya beliau. Okey. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe. Jangan lupa like, komen dan share. Okey. Jangan sedih sangat walaupun kita tak layak untuk mengeluarkan air sinar, tak apa. Kita masih cari cara lain untuk kita berhibur. Tak payah nak pergi tengok wayang apa semua. Okey, bacalah bahan bacaan yang ada dekat rumah kita. Okey, so mungkin bagi setengah orang dia lepas baca tu dia tak nak simpan buku dia tu. Buku tu sebenarnya anda boleh jual. Boleh juga mendatangkan pendapatan. Kalau macam yang aku punya ni, korang tengok berderet ni, bukan nak menunjuk, tapi sebenarnya aku tak nak jual. Novel-novel aku dulu sebenarnya ada lagi banyak, tapi orang pinjam, tak pulangkan, lepas tu hilang. Kita berpindah randah lah, basah semualah. Tapi yang lepas-lepas lah. So setakat mana yang aku mampu simpan ni, aku simpan. Jadi time-time macam ni, time tengah stres, tak dapat keluarkan, KWSP konon lah. Okay, so baca. At least kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan selain berhibur. Sebenarnya karya Ramli Awang Mursyid ni, dia bukan saja thriller atau tapi di dalam itu, kalau kita betul-betul fokus membaca dan menghayati, ada banyak information yang kita boleh dapat. Okay, cerita dalam Ranggau ni, inilah sinopsis yang boleh aku bacakan, iaitu mengisahkan tentang satu pembunuhan bersiri. Gadis-gadis sedang berlaku di Sabah. Mayat-mayat yang ditemui oleh pihak polis didapati telah hilang mata dan buah pinggang. Okey, itulah yang menjadi pokok utama, persoalan utama, pokok utama pula dalam novel Ranggau ni. Okey, kalau nak tahu, anda boleh beli di kedai-kedai buku atau boleh beli daripada
alaf 21. Dan macam duta alaf pula ni. Padahal aku bukanlah duta, tapi just nak share dengan korang lah mana aku dapat buku ni. Kedai buku atau alaf 21. Okey, so kalau korang nak tahu alaf 21 tu apa, bagi yang baru berjinak dengan novel atau genre thriller ni, tak apa, korang boleh tinggalkan komen, nanti aku akan jawab dan bagi info tentang alaf 21 yang mana korang boleh order buku untuk Ramli Awang Mursyid. Okey, ini salah satu buku. Setakat ni aku dah kumpul ke semua buku Ramli Awang Mursyid, terutamanya yang dengan alaf 21. Korang boleh tengok sendiri. Yang kat bawah-bawah ni novel orang lain lah, yang kat atas ni. Setakat ni novel Ramli Awang Mursyid dengan alaf 21 dan sekarang buku Prima. Ini macam anak syarikat alaf 21 jugalah. Masih ada syarikat yang sama. Setakat ni yang aku ada collection dia sampai buku yang ke, sekejap aku tengok yang latest sekali. Haura. Ni. Haura ni buku yang latest sekali. Sekejap aku ambil korang tunggu jap. Nak simpan ranggau ni dulu. Ni Haura yang terbaru sekali. Haura. Haura ni adalah buku yang ke-31. Ini yang paling latest lah. Dengan buku yang paling latest dengan alaf 21. Okey. Sebenarnya ada satu lagi buku dia paling latest yang aku baru dapat lah. Tapi nanti aku share dengan korang, itu bukan dengan alaf 21 lah. Itu daripada kelab dia yang aku beli daripada Kelab Ramli Awang Mursyid, Ramli Fan Club daripada Facebook. Okey. Haura ni aku baca separuh-separuh sebab tak ada masa. Tapi Haura ni dia lebih kepada, tak nampak pula kepala aku. Haura ni dia lebih kepada cerita cinta lah. Aku baca sinopsis sikit kat sini ya. Tragedi berdarah di New Zealand telah merubah hidup seorang pegawai polis Australia bernama Jessica. Tragedi berdarah di New Zealand ni, kalau korang ingat, itu tragedi pembunuhan atau tembakan beramai-ramai di Masjid New Zealand pada hari Jumaat pada tahun 2019 yang lalu. Inilah dia tulis cerita macam related to peristiwa tu lah. Itulah kelebihannya Ramli Awang Mursyid ni. Okey, mari kita tengok buku yang lain. Okey, aku nak tunjuk ke korang salah satu siri buku yang Ramli Awang Mursyid karang ni yang aku sangat suka. So dalam siri ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku. Okey. Ni buku dia yang pertama, Bagaikan Putri. Inilah antara buku paling aku suka dalam karya dia. Bukanlah maksud aku tak suka yang lain. Aku suka, semua aku suka. Kalau tak suka, tak berderet membeli semua koleksi tu. Tapi ini antara favourite aku. Korang nak tahu kenapa? Kenapa? Bagi yang pernah membaca karya aku lah sebelum ni, tapi karya tu aku tulis dalam bahasa Sarawak lah. Aku mendapat ilham daripada buku ni. Tapi aku tak ciplak lah. Aku just dapat ilham, tapi ceritanya jauh berbeza, tak sama. Langsung tak sama. Okay? So, Bagaikan Putri ni mengisahkan percintaan antara dua zaman. Iaitu seorang gadis daripada zaman kita ni bercinta dengan seorang Laksmana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Hang Tuah. Tapi Laksmana ni bukanlah Laksmana daripada Istana Melaka, walaupun dia berasal daripada Malaysia. Apa yang sangat menarik dan mengujakan di sini ialah watak Laksmana yang merupakan seorang yang warak. Buku ni adalah salah satu antara buku beliau yang terlaris tau. Bermula daripada buku inilah beliau sangat dikenali. Okey, kalau korang nak tahu, boleh beli buku ni dekat alaf 21 lah. Macam yang aku cakap tadi, kalau korang nak tahu alaf 21 tu macam mana nak contact, korang boleh tinggalkan komen. Okey, so kalau kita baca kan,
kisah ni memang macam syok macam tu, tapi itulah, nak tahu macam mana kesudahan percintaan mereka tu, bacalah buku ni. Okey, aku akan sharekan sedikit sinopsis lah. Ni dia punya Laksamana ni punya dialog ataupun puisi, entah apalah. Apabila hujan turun, melimpahlah air dari perbukitan. Aliran menujah ke batu, melekuk tanda waktu beralih. Seiring nyawa menghanyut usia, sejalan nafas melangkah ke hujung. Okey, itu salah satu. Lepas tu, awan, kalau dapat ku capai, maka saktilah hamba. Okey. Dan satu lagi, apa dia tulis kat sini? Haryani, kamu bagaikan putri. Itulah tajuk dia, bagaikan putri. Okey, salah satu nama kisah heroin ni kat sini tu Haryani lah. Dan Laksamana tu Laksamana Sunan, ataupun nama sebenar dia Saifuddin. Okey, nak tahu kisah lanjut dia, macam aku cakap lah, ni dapatkan buku ni. Okey, salah satu siri yang aku suka. Tapi kisah Laksamana Sunan tak berakhir di buku ini sahaja. Dia ada 8 siri. Okey, 8 siri mengisahkan tentang Laksamana Sunan ni. Okey, apakah perjalanan hidup beliau seterusnya? Boleh dapatkan koleksi buku-buku siri Laksamana Sunan ni sebanyak 8 buku. Okey, aku akan tunjuk kat korang. Ini yang pertama. Bila aku tunjuk kat orang, muka aku tak payah tengok pun tak apa. Okey. Okey, sekejap ya, sabar ya adik-adik. Okey, selepas Bagaikan Putri, ini buku yang kedua. Cinta Sang Ratu. Terbalik pula, tapi tak apalah, aku bacakan untuk korang. Cinta Sang Ratu. Ni buku yang kedua, sambungan daripada Bagaikan Putri itu tadi ya. Dalam sinopsis dia ni, ni aku bacakan ni je lah. Cinta Sang Ratu, laksana langit mencengkam purnama, ibarat mutiara di lautan biru, saujana mata memandang seluas langit terbentang. Tatkala cinta berbisik, suaranya memuji Tuhan. Apabila rindu terusik, rasulnya jadi pilihan. Sampai masanya cinta jadi taruhan, Sang Ratu menjadi impian. Masih siri Laksamana Sunan tau. Mesti korang pelik. Tadi tu Haryani, ini si Ratu. Orang yang sama ke? Kalau nak tahu, dapatkanlah koleksi siri buku ni. Janganlah tunggu aku nak ceritakan habis kat korang. Okey, ini buku yang ketiga pula. Ni Laksamana Sunan lah ni konon ilustrasi dia. Hijab Sang Pencinta. Kat dalam ni meneruskan perjuangan Sunan, Laksamana Sunan ni lah. So dia ni yang telah merantau kerana fitnah, ingin kembali ke tanah Melayu untuk berjumpa dengan ahli keluarganya. Okey, dalam sini pun rasanya dia ada kaitan dengan Bagaikan Putri. Dan ni dia kata, Hijab Sang Pencinta, pelengkap trilogi Bagaikan Putri dan Cinta Sang Ratu, syarat dengan konflik hingga ke akhir. Okey, ini buku yang ketiga. Buku yang keempat, Cinta Sufi. Korang jangan main-main. Laksamana Sunan ni banyak siri dia tahu. Tengok, wanita-wanita yang mendampingi hidup dia bukan wanita sebarangan, tapi wanita-wanita yang hebat. Jangan korang ingat Sunan ni playboy pula, banyak wanita mendampingi dia. Tak, sebenarnya cinta dia hanya satu. Siapakah cinta dia tu? Bacalah buku tu, semua tu, siri-siri tu. Tak payahlah aku nak bagi jawapan kat sini, nanti tak surprise lah korang dah tahu. Bapa tadi ini yang keempat. Ni yang kelima. Nampak tak? Ramli Awang Mursyid tu nama penulis lah, bukan tajuk. Ni tajuk dia, Sutra Bidadari. Ini perempuan lagi. Mesti korang cakap, apalah Laksamana ni semua perempuan. Sabarlah, jangan buat
apa orang cakap, jangan buat conclusion hanya berdasarkan tajuk yang kita baca. Kena baca isi dalam baru korang faham. Kan aku dah cakap, Sunan ni lelaki setia. Mana ada 2-3 perempuan dia. Kalau orang minat tu biasalah. Kita kan orang hebat, handsome semua, kuat, mestilah ramai orang minat. Tapi setialah pada yang satu. Apa tadi 5? Ini yang ke-6 pula. Betul ke? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-6. Ni buku yang ke-6. Siri Laksamana Sunan ni. Tadilah. Ni dia. Sunan Musafir. Nampak tak? Aku tayangkan korang buku. Guna open camera ni muka memang tak cantik lah. Aduh. Nak guna kamera yang biasa tu pula tak ada sound. Okey. Sunan Musafir. Buku yang ke-6. Pintu bunyi pula. Okey, kita pergi buku yang ke-7. Buku ke-7 Siri Laksamana Sunan tau, bukan buku Ramli Awang Mursyid. Ada 7 je tak. Kan aku cakap tadi buku dia ada 31 dah dengan alap 21 atau buku prima. So ini Laksamana Sunan je ada 8 siri. Tu yang ke-6. Yang ke-7 Sunan Sunan Nanggro Sang Kembara. Ini lebih kepada tentang keris dia lah, waris keris Nanggro yang dia gunakan tu. Ini dia kisah-kisah kisah perjalanan keris itu dengan dia lah, macam mana menjejaki tu. Ni dia. Masih dalam siri menceritakan Laksamana Sunan dan keris Nanggro dia dengan isteri dia. Siapa isteri dia tu? Adakah Haryani dari zaman kita atau siapa? Macam aku cakap tadi, baca. Okey? Dan yang ke-8 ni dia. Ini rasanya siri yang buku terakhir dalam siri Laksamana Sunan ni lah. Sunan Cinta Nan Sakti. Okey. Ini buku yang terakhir. Dalam buku ni dia mengenangkan macam lebih kepada banyak flashback lah tentang konflik cinta dia dengan isteri dia. Macam tu lah. Sebagai manusia, aku sayang padamu, Saifuddin, dengan gelar Laksamana Sunan. Di sinilah lahirnya seorang legenda. Di sini jugalah zahirnya sebuah cinta. Okey? 8 semua siri Laksamana Sunan. Okey. Ada banyaklah buku Ramli Awang Mursyid. Jika korang nak tahu, korang boleh pergi ke dia punya Ram FC dekat Facebook dia. Korang akan tahu karya-karya dia. Boleh bertanya kat sana. Ni selain daripada siri Sunan ni tadi, dia ada buku macam Magis. Ni. Dalam Magis ni lupa pula. Laksamana Sunan ni walaupun habis dekat 8 siri, tapi dalam Magis ni dia ada terkejut aku. Dia ada melibatkan Laksamana Sunan lah. Maksudnya dalam Magis ni Ramli Awang Mursyid mengumpulkan semua hero-hero di dalam novel-novel dia sebelumnya, termasuk Laksamana Sunan ni. Okey, contohnya antara hero-hero yang dalam buku-buku thriller dia selain Laksamana Sunan ialah Saifuddin ni of course lah hero yang paling digemari lah. Okey, satu lagi Tombiro. Ramli Awang Mursyid ni sebenarnya terkenal dengan siri cerita Tombiro yang pernah difilmkan dan dilakonkan oleh Zul Arifin dengan Nabila Huda. Dalam beberapa tahun lepas lah aku pernah tengok cerita tu. Itu karya dia juga tu, Tombiro. Okey, ini hero Tombiro yang si Ijim ni dengan Saifuddin, dengan Ryu Watanabe. Ryu Watanabe ni watak dalam ni tau. Hatiku di Harajuku. Dia gabungkan dekat sini. Lepas tu Mikhail ni pula kalau tak silap aku dalam cerita apa? Mikhail lah. Banyak sangat kan? Ada. Mikhail, mana kau Mikhail? Ada. Ni halah. Ni Mikhail. Okey. Ni dia. Mikhail. Mikhail. Okey. Lepas tu Carlos. Carlos ni macam interesting sikit bila aku cakap. Sebab apa? Kejap lagi korang tengok. Carlos ni sebenarnya watak di dalam cerita Mandato. Hilang pula suara. Dalam watak
novel Mandatory. Mana aku Mandatory? Ni dia. Ni watak Carlos ni dalam ni. Kan, itulah watak Carlos dalam Mandatory ni. Habis hepalah buku aku. Penat ni, lepas ni aku nak susun ni balik sebab nak syuting. Okey, siapa tadi? Carlos. Dalam Mandatory di sini dalam Magis ni pun ada Carlos. Yang dalam Mandatory ni dalam dalam Magis ni watak Carlos dekat Mandatory ni pun ada jugalah kena sebut kan. Dimasukkan sekali. Bila cakap pasal Carlos ni, aku dah dapat buku Carlos, karya yang terbaru daripada Ramli Awang Mursyid. Tapi yang tu aku tak beli dekat Alaf lah. Sebab tu ialah diterbitkan oleh Ram FC kot. Kejap, aku dah dapat dah daripada pos laju hari tu. Kejap korang sekejap tunggu aku ambil. Aku dapat pos laju ni. Pos laju buku Carlos. Hantar buku Carlos ni. Ni dia. Receipt pula. Receipt yang aku dapat lah sebab aku beli online. Kalau korang nak beli, komen lah. Nanti aku bagi tahu dengan korang lah dekat macam mana aku beli. Ni dia. Carlos. Dalam ni, mari kita buka. Excited ni. Ni aku belum sempat baca tau sebab baru dapat. Tak sempat baca. Jadi nanti ada masa aku baca lah. Jadi aku tak. Tapi dia ni ialah Carlos yang daripada watak cerita Mandatory tu tadi. Okey, dia sambung balik. Jadi aku tak tahu lagi cerita dia ni macam mana sebab baru dapat kan, tak sempat baca. Aku dapat free gift. Free gift ni apa ni? Okey, novel. Dia punya kad. Ini pula siap dengan tanda tangan Ramli Awang Mursyid. Yang ni kalau nak scan kad dia punya YouTube, dia yang huraikan tentang Carlos ni lah. Okey, apa tadi? Okey. Ni Carlos. Ada ni. Ada penanda buku. Okey, so yang Carlos ni aku tak dapat nak huraikan sebab aku tak sempat baca. Okey, kalau termasuk yang ini, bermakna aku dah ada 32 buku Ramli Awang Mursyid. Yang 31 tu dengan Alaf. Tapi dia masih dengan Alaf, bukan erti dia tak dengan Alaf, tapi ini mungkin diterbitkan oleh peminat dia. Dia mungkin karang khas untuk peminat-peminat dia lah. Berpeluh aku ni. Okey. Ada satu benda pelik juga aku ni, macam bukan pelik lah, macam kelakar sikit lah. Korang tahu masa tu ni buku dia ni aku nak beli ni Legasi Tombiruo ni. Aku dah beli, dah baca, tapi buku dia hilang. Lepas tu bila aku nak beli balik, nak beli lagi satu kali sebab aku tak nak collect, sebab bila dah hilang kan, aku nak beli lagi sekali. Memang aku tak buka lagi lah, tak baca. Tapi bila aku nak beli ni Legasi Tombiruo ni, entah macam mana aku terambil buku ni pula, Tombiruo terakhir. Korang tengok tak? Tombiruo terakhir ni aku sampai ada 2 buku. Sebab apa? Sebab aku nak bila buku Legasi Tombiruo lepas aku baca buku tu hilang, tak tahu pergi mana. Lepas tu aku cakap pergi kedai. Allah, itu bunyi pewangi. Nak nampak tak pewangi tu? Ni. Nampak tak? Itu yang bunyi, bukan apa pun. Tu ada 2. Okey. So bila Legasi Tombiruo tu hilang, jadi aku pun pergilah kedai buku lagi sekali nak beli sebab nak buat koleksi kan. That's why tadi tak terbuka lagi lah. Tapi tangan tercapai Tombiruo terakhir. Bila dah balik rumah, aku terbeli Tombiruo terakhir. Nasib baiklah aku kerja dekat kedai buku. So keesokan harinya aku pergi belilah Legasi Tombiruo. Nasib baik sebelum kehabisan stok. Sebab selepas tu, berapa hari selepas tu bila aku lalu balik kat kedai buku tu, dah hilang. Boleh beli dekat Alap 21, tapi nak pergi sana jauh kan. Dan kalau kita nak order pun boleh, tapi sebab kita nak cepat. Begitulah Al-Kisah, sebab obses, minat sangat dengan Ramli Awang Mursyid. Jadi bagi sesiapa yang pernah membaca aku punya karya, hai kamera ni kan puan, kita nak setting cantik-cantik. Macam ni lah. Jatuh. Tak apa, nanti aku susun. Jadi bila kat mana aku tadi tengok aku dah terlupa. Jadi bagi sesiapa yang pernah baca aku punya karya lah, tapi aku berkarya dalam bahasa Melayu Sarawak lah, so korang akan tahulah
aku ni memang banyak dapat ilham daripada karya-karya Ramli Awang Mursyid. Okey, so kalau korang rasa korang berminat dengan genre thriller, boleh beli buku beliau, boleh juga beli buku-buku yang lain. Ni aku tak dapat nak huraikan. Lain kali lah aku buat apa topik pasal novel-novel yang lain ni. Dekat bawah tu ada lagi. Okey. Ni pun dah panjang ni. Aku ingat aku boleh buat dalam 10 minit. Rupanya sampai 20 lebih ni dah. Okey. So, kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Satu lagi pesan aku tau, korang jangan sedih-sedih sebab tak dapat air sinar. Okey, manfaatkan waktu ini untuk menambah ilmu dan membaca. InsyaAllah kalau rezeki kita tak akan ke mana. Okey, be positive. Okey, bye.